dan salam sejahtera. Bersama saya Dina Lakade dalam Berita Pagi. Barisan Nasional BN berjaya mengekalkan kerusi Dun Chini dengan kemenangan besar pada pilihan raya kecil kali ini. Calon BN Muhammad Syarif Mat Zain, 41 tahun, menang dengan majoriti 12,650 selepas memperoleh 13,872 undi. Lihatkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N23 Chini yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Pertama, Tengku Datuk Hisham, calon bebas, bilangan undi 1,222. Kedua, CMK Shukri Ramli, calon bebas, bilangan undi 137. Tiga, Muhammad Syarif bin Mat Zain, calon Barisan Nasional, bilangan undi 13,872. Keputusan diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Zaliza Zulkifli di Pusat Penjumlahan Undi Rasmi di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pekan pada pukul 9.04 malam. Terdapat hanya 239 kertas undi yang ditolak, 36 kertas undi tidak dikembalikan selepas semua 13 pusat mengundi ditutup pada 5.30 petang dengan peratusan keluar mengundi yang direkodkan adalah 74%. Majoriti diraih Muhammad Syarif itu melebihi 2 kali ganda daripada angka majoriti yang pernah diraih penyandangnya sebelum ini, Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun, iaitu 4,622 undi pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Dun Chini mempunyai 20,990 pengundi. Ini merupakan kemenangan ke-6 buat BN daripada 11 PRK yang diadakan selepas PRU 14 pada 9 Mei 2018. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Chini yang baharu Muhammad Syarif Mat Zain berjanji akan memikul amanah sebagai wakil rakyat kepada penduduk Dun Chini. Muhammad Syarif berjanji akan meneruskan perjuangan Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun yang sentiasa mengambil berat tentang rakyat, terutama di dalam tanah rancangan Felda, kampung tradisi dan kampung orang asli. Pertama, saya memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT di atas apa yang telah diberikan keputusan kemenangan pada malam ini. Pertama, saya zahirkan selaku calon Barisan Nasional kepada semua pengundi-pengundi warga Chini, Felda, kampung tradisi dan juga orang asli, dan juga kepada semua anak perantauan Chini yang pulang untuk mengundi. Muhammad Syarif diumumkan sebagai adun yang baharu selepas meraih kemenangan dalam pilihan raya kecil Dun Chini dengan majoriti 12,650 undi. Beliau menewaskan 2 pencabarnya daripada calon bebas. PRK Dun Chini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Abu Bakar Harun, 60, di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung pada 7 Mei lalu. PRK Dun Chini merupakan penanda aras terbaik bagi penganjuran pilihan raya akan datang. SOP yang ketat sama sekali tidak menghalang pemilih berdaftar melaksana tanggungjawab mereka. Ini terbukti apabila peratusan keluar mengundi melebihi sasaran 70% ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. PRK Dun Chini memiliki 20,990 pemilih berdaftar. 18 daripadanya merupakan pengundi awal, manakala 156 lagi pengundi pos. Baki 20,816 adalah pengundi biasa. Peratusan keluar mengundi cukup memuaskan, iaitu 74%. Ia telah pun berjalan dengan lancar dan cekap. Saya sangat kagumlah dengan the professional behaviour of the RO dan dia pasukan dia. Semua saya rasa dah season dah biasa dah dengan kerja ni, dan jelas sekali bahawa mereka memang pakar lah. SOP khas diguna pakai sepanjang PRK Dun Chini bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19.
10 perkara diberi penekanan termasuk pematuhan terhadap penjarakan sosial serta pemakaian pelitup hidung dan mulut. Kaedah mengundi juga berubah. Bukan itu sahaja, PRK Don Cini juga bersih tanpa sebarang kes rasuah. Sejak sesi penamaan calon hingga 2 Julai lalu, tiada laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM direkodkan. SPR hanya merekodkan 3 kesalahan pilihan raya dan 2 laporan polis. Kemenangan calon Barisan Nasional BN Muhammad Syarif Mat Zain pada pilihan raya kecil PRK Don Cini membuktikan BN masih relevan. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata kemenangan tersebut dianggap sebagai kemenangan yang cemerlang dan diterima pengundi. Daripada 6 PRK yang dijalankan pengundi di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak masih menerima parti itu. Selain itu, PRK yang pertama kali di bawah Perikatan Nasional itu dianggap satu kombinasi dan komposisi yang baik. Kita mendukung Perikatan Nasional. Kombinasi ini adalah merupakan penyumbang pada kejayaan selain daripada pengundi-pengundi Cini yang mahu supaya ada kesinambungan perkhidmatan yang terus dijalankan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Razak berkata, sokongan padu yang diberikan semua jentera BN menunjukkan ia mendapat sokongan yang kukuh di kalangan pengundi. Biarpun bertanding dengan calon bebas, namun BN tidak memandang ringan dan sentiasa berusaha keras untuk mendapat sokongan pengundi. Saya menganggap ini sebagai kemenangan kepada pengundi di kawasan Don Cini kerana mereka inginkan wakil rakyat yang boleh berkhidmat kepada mereka. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerjasama yang baik antara parti dalam Perikatan Nasional meningkatkan undian majoriti calon BN pada PRK Don Cini sehingga 13,872 undi. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengundi di Don Cini dan kemenangan ini ialah pertama sekali saya percaya kerana di bawah Pemufakatan Nasional. Kalau dulu semasa PRU ke-14, Barisan Nasional atas tersendiri dan ada PAS, kemudian ada PKR. Sekali ini PAS telah bersama dengan Barisan Nasional dan sudah tentulah kerjasama yang baik ini telah dapat kita meningkatkan majoriti. PRK Don Cini diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Abu Bakar Harun 60 di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung pada 7 Mei lepas. Malaysia kembali mencatat jumlah kes positif COVID-19 2 angka semalam dengan 10 kes baru. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan daripada 10 kes baru itu, 7 kes merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan semua warga negara Malaysia. Daripada 3 kes penularan dalam negara, 1 kes adalah bukan warga negara iaitu kes saringan orang kena tahan OKT di Seremban Negeri Sembilan sebelum dipindahkan ke penjara. Dalam kalangan warga negara Malaysia, 1 kes positif dilaporkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melibatkan kes saringan pra-pembedahan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM dan kes telah dipindahkan ke Hospital Sungai Buloh. Selain itu, 1 kes positif penularan tempatan turut dikesan di Sabah dalam saringan petugas kesihatan yang telah tamat bertugas di sebuah pusat kuarantin di Likas. Perkembangan terbaru itu menjadikan angka kes positif COVID-19 di Malaysia 8,658 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan virus berkenaan sebanyak 76 kes. Jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya daripada COVID-19 dan telah didischarge daripada wad turut menghampiri 100% iaitu sebanyak 97.7% atau bersamaan 8,461 kes termasuk 15 kes pulih. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan angka kumulatif kekal 121 kes atau 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes.
Dalam pada itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 38 pemeriksaan tapak binaan dilakukan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. 4 daripadanya tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dan diberi amaran. Jumlah kumulatif tapak binaan yang mematuhi SOP dan diberi amaran ialah sebanyak 495. Manakala 19 tapak binaan diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP. Islam amat menggalakkan penggunaan haiwan terbaik dan sihat untuk melakukan ibadah korban. Justeru tidak menjadi masalah untuk menjadikan haiwan ternakan seperti unta atau apa juga jenis lembu termasuk lembu wagyu sebagai haiwan korban asalkan niat selari dengan asbab ibadahnya. Melaksanakan ibadah korban tidak terhad kepada harga tertentu bagi haiwan ternakan terbabit dengan syarat individu tersebut haruslah berkemampuan. Jenis haiwan yang bakal dikorban harus mengikut SOP yang bakal dikeluarkan JAKIM. Bagi saya tak ada masalah, insya-Allah. Allah. Kita akan buatlah dalam bentuk infografik ataupun dalam bentuk yang memudahkan mereka memahami cara yang boleh dilaksanakan ketika projek upacara ibadat kurban dilaksanakan. Sebelum ini, itulah pakej korban lembu wagyu Miyazaki dari Jepun mencecah RM30,000 satu bahagian. Ia mendapat pelbagai reaksi, namun syarikat yang menawarkan pakej tersebut memaklumkan telah mendapat pandangan pakar agama sebelum melancarkan pakej tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengambil keterangan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow Selasa ini berhubung siasatan kes projek terowong dasar laut di negeri itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki mengesahkan siasatan kini memasuki fasa akhir dan dijangka dilengkapkan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi. Chow hadir di Ibu Pejabat SPRM Negeri untuk mengiringi bekas pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Jeffrey Chew, yang dibebaskan dengan jaminan selepas memberi keterangan berhubung projek berkenaan. Hadir sama Ahli Parlimen Bukit Gelugur, Ram Kapal Singh yang juga peguam kepada Chew. SPRM turut mengambil keterangan bekas Exco Agama Islam, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Abdul Malik Abdul Kasim dan bekas Exco Kerja Raya, Utiliti dan Pengangkutan, Datuk Lim Hock Seng. Siasatan kes kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim masih diteruskan. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, polis akan memanggil semula saksi berkaitan selepas mendapat arahan Jabatan Peguam Negara. Beliau memberi jaminan semua sudut kes itu akan disiasat sepenuhnya dan tidak akan menyembunyikan apa-apa fakta yang berkaitan dengannya. Tan Sri Abdul Hamid juga menegaskan pihaknya berdepan isu teknikal dan proses memburu saksi yang menjadi antara punca kes itu mengambil masa yang lama. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin mengesyorkan kepada polis supaya memanggil semula semua saksi dalam kes kematian anggota bomba itu bagi mengheret pelaku sebenar jenayah itu ke muka pengadilan. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Kerana Shah Alam memutuskan kematian Muhammad Adib yang parah dalam rusuhan ketika kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman adalah akibat perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu tidak diketahui. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan baki 2 isu berbangkit berhubung projek sistem Transit Rapid RTS antara Johor dan Singapura dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat sebelum keseluruhan proses rundingan mengenainya dimuktamadkan akhir bulan ini. Jaminan yang disuarakan Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ketika beliau menghubungi kementerian berkenaan. Kedua-dua negara sebelum ini akui Datuk Seri Muhammad Azmin menghadapi 222 isu berbangkit berhubung projek berkenaan, namun 220 daripadanya berjaya diselesaikan.
Difahamkan jawatan kuasa teknikal akan bersidang 13 Julai ini bagi menyelesaikan 2 isu penting berkenaan. Perkara mengenainya dinyatakan Datuk Seri Muhammad Azmin selepas menghadiri perbincangan meja bulat industri di Johor Bahru, Johor. RTS ini penting untuk memberikan kemudahan kepada rakyat Johor yang terpaksa menyeberangi ke negara Singapura untuk tujuan pekerjaan, dan memang kita dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kesesakan. Menteri Besar Johor Datuk Insinyur Hasni Mohamad yang turut hadir mengakui perkembangan itu merupakan berita baik bagi rakyat negeri ini kerana RTS bakal menjadi kenyataan. Projek RTS sepanjang 4 km menghubungkan Bukit Cagar, Johor Bahru ke Woodlands, Singapura bakal membolehkan kira-kira 10,000 penumpang, khususnya rakyat Malaysia, merentasi Singapura untuk bekerja di republik berkenaan. Dengan keahlian 6.09 juta dan 14,625 koperasi, Gerakan Koperasi Malaysia mampu melakukan perubahan terhadap iklim ekonomi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berharap koperasi di negara ini dapat merealisasikan misi meningkatkan ekonomi Malaysia melalui pengamalan prinsip dan amalan koperasi terbaik ke arah mencapai kemakmuran bersama. Saya sebagai Menteri Mengawal Selia Pergerakan Koperasi Malaysia ingin mengucapkan dan menyeru kepada semua ahli-ahli koperasi khususnya dan kepada rakyat Malaysia amnya. Gunakanlah koperasi sebagai landasan, sebagai platform untuk kita mempertingkatkan sosioekonomi bangsa kita, dan kita gunakan koperasi ini sebagai landasan untuk mencari perhubungan di antara kita dan juga mempertingkatkan ekonomi masyarakat Malaysia. Sejajar dengan Hari Koperasi Antarabangsa 2020 bertemakan Cooperative for Climate Action, beliau berharap ia dapat menyatu padukan masyarakat koperasi untuk bersama-sama menangani perubahan iklim ekonomi akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, Suruhanjaya Koperasi Malaysia serta Institut Koperasi Malaysia juga bakal menyelaras tindakan bagi mewujudkan kesedaran menerusi pendidikan dan inovasi teknologi terkini. Sejak diperkenalkan pada 2014, program pertanian bandar berjaya menarik penyertaan 124,988 orang di 5,065 lokasi seluruh negara. Selain menangani isu kekurangan tanah untuk pertanian, ia juga membolehkan rakyat menceburkan diri dalam sektor pertanian dengan menggunakan ruang sedia ada bagi pengeluaran makanan serta menjana pendapatan tambahan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pihaknya menyasarkan peruntukan RM10 juta di bawah penjana untuk pertanian bandar. Ia dijangka dapat memanfaatkan 800 komuniti dan 12,000 penyertaan individu baharu. Program itu juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan sekuriti makanan negara. Jadi kerajaan melalui Jabatan Pertanian akan memberi bantuan in kind maksimal RM50,000 dan bagi satu kumpulan komuniti, dan secara individu boleh dibagi sehingga RM500 bagi setiap individu. Beliau berkata demikian selepas meninjau projek pertanian bandar komuniti di Program Perumahan Rakyat PPR Tehel Bemban Melaka. Kementerian menyasarkan lebih banyak PPR memohon dana projek pertanian bandar melalui penjana. Bagi industri pertanian dan makanan, kemudahan pinjaman dana agrofood sebanyak RM350 juta akan diperuntukkan untuk memastikan kelangsungan pengusaha pertanian dan komoditi dalam sektor ini. Selain itu, kerajaan juga akan memperkasakan peningkatan mobiliti tenaga kerja pertanian melalui insentif yang diberikan pada syarikat perintis untuk melatih
dan mengajar tenaga kerja untuk menceburi bidang pertanian dan peladangan. Selain itu, pengusaha pertanian bandar juga akan diberi bantuan bernilai RM500 seorang dan RM50,000 untuk setiap komuniti. Pelbagai program menarik akan diadakan bersempena pelancaran Hari Banci 7 Julai 2020 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Aktiviti yang diadakan termasuk sesi media Cakna Banci bersama Pesuruhjaya Banci 2020 serta pameran syarikat berkaitan kerajaan dan swasta. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia, bertemakan 6 dekad Banci Membina Negara, Banci Malaysia yang ke-6 tersebut akan bermula pada 7 Julai 2020. Turut diadakan seminar My Census 2020, statistik kependudukan memacu kelestarian Malaysia serta webinar antarabangsa dengan tema Counting Everyone for a Better Tomorrow. Banci 2020 adalah yang ke-6 dilaksanakan sejak penubuhan Malaysia dan ia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data banci ini akan menjadi sumber utama dalam penyediaan rancangan pembangunan negara. Pelaksanaan Banci 2020 akan melibatkan kira-kira 32.7 juta penduduk Malaysia dan 9 juta kediaman. Kerajaan Perak memberi jaminan keselamatan para pelancong yang berkunjung ke negeri itu sentiasa terjaga. Ia menerusi pemantauan serta mempergiatkan penguatkuasaan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di semua destinasi pelancongan di Perak. Exko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, perkembangan sektor pelancongan di negeri itu amat memberangsangkan sejak PKPP dilaksanakan. Kita ingat dia akan pulih secara kadar dengan kadar yang lebih apa orang kata lebih perlahan, tetapi nampak gayanya orang sudah sedia untuk keluar mengunjung dan inilah masanya kami selaku agensi ataupun pihak kerajaan akan juga mempergiatkan aktiviti bagi mensertifikasikan lagi lebih produk-produk kita supaya memberikan jaminan security apabila mereka mengikut SOP yang telah kami tetapkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja pengoperasian semula Taman Tema Air Lost World of Tambun di Ipoh. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu sehingga kini sektor pelancongan telah menerima lebih 7,000 tempahan hotel sejak PKPP dilaksanakan. Terletak hanya 25 minit dari Bandar Shah Alam, Pangkalan Nelayan Jalan Tangki, Klang menawarkan pengalaman eko-pelancongan yang mudah dan murah kepada warga kota. Pelancongan ekoturism yang ditawarkan termasuk melancong, menyusuri tebing Paya Bakau bagi melihat pelbagai burung dan kunang-kunang dengan menaiki bot. Dengan kelengkapan bot yang selamat termasuk jaket keselamatan dan bot yang berbumbung, warga Pangkalan menawarkan pelbagai pakej eko pelancongan bagi warga kota dengan harga yang amat berpatutan. Kalau ada yang datang yang suka tengok-tengok burung ke burung raja udang, burung pucung, burung lang, macam-macam burung lah, spesies banyak dekat tepi-tepi ni, banyaklah orang kata. Kalau yang minat-minat bolehlah datang ke ni Jalan Tangki ni. Perjalanan selama 1 jam dan ke atas bagi setiap sesi perjalanan bot akan membawa para pelancong melihat pelbagai spesies burung dan jika bernasib baik boleh melihat ikan lumba-lumba di Pulau Hinzik. Mereka yang berminat bagi menggunakan perkhidmatan warga Pangkalan bagi eko pelancongan ini boleh menghubungi AJK Pangkalan.
Buat julung kalinya, Menara Kuala Lumpur mengadakan promosi We Are Free, masuk percuma. Promosi ekoran kebenaran pembukaan semula sektor pelancongan Malaysia secara berperingkat selepas 3 bulan ditutup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Menara KL Sendirian Berhad, Ainul Syaharina Saha, selain Menara Kuala Lumpur, Menara Alustar kini kembali beroperasi dengan promosi istimewa sepanjang bulan ini. Promosi yang bermula 1 Julai menerima sambutan hebat pengunjung, terutama promosi masuk percuma ke pelantar pemandangan tertutup Observation Deck di Menara Kuala Lumpur. Setiap hari kita akan membaik pulih keadaan. Kalau pada permulaannya kita nampak kita tak jangka sebegini sambutan yang sebegini hangat sebenarnya, panas terhadap kempen kami ini. Selain itu, bagi pengunjung yang berminat naik ke pelantar yang lebih tinggi iaitu Skydeck pada ketinggian 300 meter, diskaun 50% ditawarkan. Promosi Menara KL saya dapat daripada WhatsApp untuk yang dapat free tu, tapi sebab kita datang petang dah habis, anak pun nak naik menara, so kita pergi je lah. Kalau nak datang, datanglah hari bekerja sebab weekends ni sebab orang cuti nak bawa family jalan-jalan, so kalau nak datanglah waktu pagi awal sebab nak boleh datang awal dapatlah masuk. Inisiatif ini bertujuan merancakkan semula kedatangan pengunjung dan secara tidak langsung merancakkan semula sektor pelancongan dan ekonomi negara. Saya harap lebih ramai lagi penggiat industri di sana yang akan memberi percuma kepada pelanggan domestik secara promosi ataupun diskaun, dan ini akan menggalakkan lebih ramai lagi pelancong domestik untuk produk-produk pelancongan kita seperti ini. Kempen ini juga sebagai tanda penghargaan kepada pengunjung yang sentiasa menyokong Menara KL dan Menara Alustar sejak tahun 1996 sehingga kini. Bagaimanapun, pengunjung ke kedua-dua destinasi ini diingatkan agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan bagi mencegah penularan COVID-19. Berita sukan. Penyerang muda bola sepak negara Luqman Hakim Syamsuddin sah menyertai kelab Belgium KV Kortrijk. Penyertaan itu membolehkan impian bekas pelatih Akademi Mokhtar hari itu berkelana ke luar negara tercapai. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dalam satu kenyataan. Menurut FAS, persetujuan antara persatuan itu dengan KV Kortrijk untuk perpindahan Luqman sudah dicapai. Pemain itu akan terbang ke Belgium untuk bersama dengan kelab terbabit selepas segala proses dokumentasi selesai. FAS optimis pendedahan di luar negara ialah perkara diperlukan Luqman ketika ini. Pemain berusia 18 tahun itu dinobatkan sebagai salah satu bakat terbesar negara oleh Gol Malaysia dalam senarai NXGN 2020. Beliau turut muncul sebagai penjaring terbanyak kejuaraan bawah 16 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia 2018 walaupun sekadar beraksi dalam 2 perlawanan. Selain itu, beliau juga menjadi tonggak buat skuad bawah 19 tahun pada kejuaraan B19 Persekutuan Bola Sepak ASEAN 2019. Bila berita pagi berakhir di sini, kekal setia bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 5 Julai 2020. Satu kes baharu positif COVID-19 di negeri ini semalam yang dicatatkan di Kota Kinabalu yang menjadikan kumulatif kes di Sabah kini 376. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media berkata kes itu melibatkan saringan petugas kesihatan yang telah tamat bertugas di sebuah pusat kuarantin di Likas. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, tiada pertambahan kes sembuh direkodkan, jumlah pesakit sembuh kekal 356 orang. Jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 13 orang di 8 daerah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Tuaran, Sandakan, Pinampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Seramai 1,980 pekebun kecil di Ladang Bagahak 2 dan 3 Lahad Datu mendapat hak pemilikan geran tanah berkeluasan hampir 7,000 hektar selepas kerajaan negeri bersetuju menyerahkan semula tanah yang diduduki sejak 5 dekad lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata penyerahan geran pemilikan tanah yang sebelum ini diusahakan oleh Sawit Kinabalu sebagai memenuhi tuntutan serta kehendak pekebun kecil di kawasan tersebut. What is important when we know the problem, how can we resolve the problem? It's not only knowing the problem but without solving the problem. What is the problem? Dia nak tuntut tanah ini mereka punya dan kita serahkan kepada mereka. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Minyak Masak Jenama Gold keluaran milik anak syarikat Kerajaan Negeri Sawit Kinabalu disandarkan. Menurutnya lagi, Kerajaan Negeri akan membayar pampasan berbentuk sebidang tanah berkeluasan 18,000 hektar kepada Sawit Kinabalu. Bagaimanapun, Sawit Kinabalu perlu membangunkan kawasan tersebut dengan penanaman padi, kelapa dan kelapa sawit selain menerokai kepelbagaian industri hiliran daripada penanaman tersebut yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk di negeri ini. 11 murid tercicir persekolahan di Kampung Kiapat Keonsom Inanam, Kota Kinabalu ditawarkan untuk meneruskan persekolahan mereka di Sekolah Kebangsaan SK Keonsom Inanam. Langkah yang diberikan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, JPNS itu, memberi kelegaan kepada ibu bapa pelajar terbabit. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Mistrin Radin berkata, faktor kemiskinan dan tiada dokumen lengkap menyebabkan kanak-kanak terbabit tidak dapat mendaftar ke sekolah. Saya berharap agar sama ada anak-anak itu tidak pernah bersekolah ataupun berhenti sekolah, tapi masih dalam umur persekolahan iaitu 17 tahun ke bawah. Kami berharap supaya didaftarkanlah kembali ke sekolah sebab pendidikan adalah perkara yang sangat pentinglah diperolehi oleh hak kanak-kanak. Dr. Mistrin ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan perasmian program selia bantu murid asnaf murid cicir anjuran JPNS di Kampung Kiapat Keonsom Inanam, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Kota Kinabalu, Tahnia Jaman berharap para ibu bapa memberi peluang dan sokongan penuh kepada anak-anak mereka untuk meneruskan persekolahan. Dalam majlis ini, murid tercicir dan asnaf turut menerima sumbangan kewangan bernilai keseluruhan RM2,300 dan alat tulis. Seramai 3,000 ketua isi rumah di Dewan Undangan Negeri Adun Keranaan Ranau menerima bantuan COVID-19 berupa makanan asas seperti beras, minyak masak dan gula. Ia bagi meringankan beban golongan memerlukan khususnya yang terjejas pendapatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan berkenaan disampaikan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Abdullah Minun Sahirun di Ranau. Bantuan COVID ini kita akan teruskan dan kita akan jajaki semua ahli-ahli masyarakat yang kita dapati yang belum pernah mendapat sebelum ini. Kita mengharapkan dengan bantuan-bantuan ini akan sedikit sebanyak memberi kelonggaran kepada masalah-masalah yang diorang hadapi. Sementara itu, para penerima yang ditemui amat bersyukur dengan bantuan tersebut. Bantuan ini syukurlah untuk dapat dari bantuan COVID-19 ini kurang-kurangan meringankan beban yang kurang mampulah terjajaslah macam yang pertanian dengan yang perdagangan bisnis sendiri begitu terjejas semualah. Pasal bantuan ini kami yang
orang-orang kampung, terutama ketua-ketua kampung ini banyak terima kasih. Saya harap yang penerima semua itu terimalah dengan ikhlas. Bantuan COVID-19 kerajaan negeri ini akan diteruskan ke daerah Sandakan, Tawau dan Sempurna. Pengusaha inap desa di negeri ini menyambut baik usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam membantu pengusaha pelancongan yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Ia termasuk memberi dana bagi mengembalikan pertumbuhan sektor pelancongan. Penyelaras pengusaha inap desa Seri Serbang Bungawan Jeffrey Hossel berkata bantuan yang disediakan kerajaan dapat menambah baik perkhidmatan inap desa sekaligus menarik kehadiran pelancong tempatan berkunjung ke Bungawan. Kita bersyukur kerana baru-baru ini telah diumumkan yang mana ada bantuan untuk peserta-peserta homestay atau community homestay daripada kerajaan yang mana untuk kita membaiki pulih atau memerangsangkan lagi lah, memberi semangat kepada peserta-peserta homestay yang mungkin selama 4 bulan mereka sedih, pelancong tiada dan modal mungkin berkurangan. Beliau ditemui di Bungawan. Sementara itu, pengusaha inap desa yang ditemui bersyukur dengan bantuan berkenaan. Tapi kalau ada bantuan daripada kerajaan, kita mau buat yang sebaik mungkin, kita mau kasih baiki kita punya produk kita punya. Macam homestay kah, yang mana ya kekurangan kita tambah begitu. Jadi menggalakkan orang luar datang ke Seri Serbang ni. Kami akan membaik pulih bantuan ini, kami akan membagi sebaik-baiknya lah peruntukan yang dibagi oleh kerajaan itu untuk membaik pulih apa-apa yang patut dari pelancongan kami dan untuk bagi pekerja-pekerja. Tempoh masa PKP, promote melalui Facebook, online, COD, sambutan, rasanya Alhamdulillah. Kerajaan Sabah sebelum ini turut mengumumkan pembiayaan untuk projek kecil berkaitan pelancongan sebahagian daripada geran khas RM10 juta bagi menaik taraf kemudahan inap desa dan produk pelancongan berasaskan komuniti di bawah Sabah New Deal. Industri perkhidmatan makanan tidak dinafikan menjadi antara pilihan ramai dalam usaha meningkatkan status ekonomi ketika berhadapan kenaikan sara hidup. Namun, dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19, sektor berkenaan turut menerima kesan dari aspek penganjuran program latihan. Menurut pengurus program pembuatan kek dan pastri, Norah Tangil, programnya mula beroperasi semula selepas kerajaan membenarkan penganjuran pelbagai kursus pertengahan Jun lalu berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, beliau menghadkan jumlah peserta yang mengikuti program berkenaan dalam satu-satu masa tertentu bagi mematuhi penjarakan sosial yang ditetapkan. Malah, setiap peserta juga akan dipastikan berada dalam keadaan sihat sebelum menyertai program yang dianjurkan. Peralatan yang digunakan juga akan disanitasi selepas digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita mesti ikut SOP sekarang ni kan, jadi kami hadkan pengambilan peserta kalau dulu sampai 10 hingga 15, tapi sekarang ini hanya 4 hingga 6 saja sebab ada penjarakan begitu. Dan bila diorang datang saja, kami pastikan diorang ini tidak ada sakit batuk, selisma atau demam. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Putatan. Sementara itu, peserta program yang ditemui berpuas hati dengan SOP yang ditetapkan. Memang kami puas hati. Inilah yang kami tunggu dari dulu lagi. Tapi ada juga hikmahnya lah kan. Bagus segala lagi satu pun menjaga kebersihan begitu kan. Jadi apa-apa pun tangan pun sentiasa bersih sebab membuat kuih kan. Kalau di setakat ini okeylah ikut peraturan SOP kan. Kami pun berjaga-jaga juga dalam macam jarak, macam tu kebersihan. Gitulah apa yang diminta dalam SOP kami akan ikut. Jun lalu kerajaan bersetuju memberi kebenaran kepada penganjuran mesyuarat, seminar dan kursus atau latihan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pembukaan semula taman tema di negeri ini patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tinjauan RTM di Taman Tema Air di sekitar Kota Kinabalu mendapati pengusaha taman itu mematuhi SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara.
Ketika ditemui RTM, penyelia Taman Tema de Borneo Water Park, Siti Malati Awang Tengah berkata pihaknya memastikan semua SOP ditetapkan dilaksana setiap masa, termasuk penjarakan sosial dan pemeriksaan suhu badan. Selain itu, katanya aspek kebersihan kawasan Taman Tema juga turut dititik beratkan. Kami ada bagi limit orang. Kalau masuk bahagian itik, kami bagi limit dalam 6 orang. Satu itik, 1 orang. Sebelum ni memang ada 2 orang lah dalam satu itik. Kalau dalam kolam besar yang gelongsor, kami tengok berapa jumlah yang masuk. Sebanyak 54 taman tema di seluruh negara dibenarkan beroperasi mulai 1 Julai 2020. Sementara itu, pawagam yang mula beroperasi sejak 1 Julai lalu turut mematuhi SOP yang ditetapkan. Tinjauan kru berita RTM di salah satu pawagam di Kota Kinabalu mendapati SOP dipatuhi dengan pelaksanaan pemeriksaan suhu badan, penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. Pengunjung pawagam yang ditemui menyambut baik norma baharu tersebut. Saya rasa okey lah sebab di sini pun masih ikut itu SOP. Macam sebelum masuk kita kena scan itu suhu. Okey, lepas tu kita masih ikut pakai mask. Lepas tu duduk di dalam pun dia ada jarak juga di antara kerusi ke kerusi. For this moment we need to do lah. We need to do this SOP lah. So no objection actually, but I think we will recover as usual. Sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri. Patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Syarizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.